Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan penduduk, pimpinan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, Tuan Pengerusi, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, barisan jawatan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat saya di Surau An-Nur ini, muslim-muslimat, semoga semua dirahmati Allah, diberkati Allah, dimasukkan ke dalam golongan kita, semoga dimasuk golongan orang yang beriman, beramal soleh, muttaqin, muti'in, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah, dari sekecil-kecilnya dan sehinggalah ke sebesar-besarnya, sehinggalah Allah SWT ni memanggil kita ke hadratnya sampai masa dalam keadaan kita beramal soleh, beriman, beramal soleh, mendapat husnul khatimah insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sudah habis membicarakan fizikal Nabi, keadaan bentuk tubuh badan Nabi, tak kenal, tak cinta, kan? Maka kita kenal Rasulullah tu selain daripada meneliti hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, fizikal dia pun kita nak tahu jugalah, kan? Kita dah melalui 12 hadis, tuan-tuan, 12 hadis yang panjang, yang pendek mengenai fizikal Nabi. Mana tuan-tuan ni insya-Allah lah dapat gambaran dah. Dah 12 hadis kita belajar malam ni. Test malam ni kita test, tuan-tuan, ya. Apakah yang kita dapat faham, huraikan tentang fizikal Nabi, ya. Tajuk dia kesimpulan daripada hadis-hadis yang 12 tu, ya. Kita bincang, tuan-tuan, sebab dia kesimpulan ni diulang balik. Jadi nak tengok saya ke tuan-tuan ke ingat tak. Hadis-hadis dalam bab ini memfokuskan kepada sifat-sifat, atau ciri-ciri fizikal. Bahasa sekarang lah fizikal ni, bahasa lama bentuk tubuh badan lah fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut fizikal Nabi, bentuk tubuh badan Nabi, kita dapat gambarkan tak, tuan-tuan? Antara yang dapat disimpulkan daripadanya ialah ketinggian Nabi ni. Macam mana, tuan-tuan? Kalau tanya Nabi tinggi macam mana, macam Ustaz Ghazali ke, macam diri sendiri ke, macam mana nak jawab? Jawapan dia tuan-tuan jawab dalam hati lah. Kalau tanya tinggi Nabi, paras mana? Nabi tidak terlalu tinggi, dan tidak pula terlalu rendah atau pendek. Akan tetapi baginda seorang yang berketinggian sederhana. Apa tambahan lagi, tuan-tuan, yang tuan-tuan ingat? Walaupun Nabi ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tapi adalah orang tinggi, kan, dalam masyarakat ni.
Ada je orang tinggi. Kan? Kita jumpalah kawan-kawan kita yang tinggi ke siapa ke. Ya. Saya dulu ada seorang kawan tuan-tuan. Dia dari Albania. Dari Albania. Berkawan dengan dia. Tahu tadi. Saya nak balik negara saya, dia kata. Nak pergi berjihad. Hilang setahun, datang lagi. Masa perang Bosnia dulu lah. Kan? Tinggi dia ni, kalau pintu rumah orang Melayu ni, silap-silap terantuk lah tinggi. Order roti canai 5 keping. Sebab nak order lain tak ada. Kalau Malaysia ni makanan dia roti canai dah lah, imbas-imbasnya. Tak cukup 5 keping, tambah 5 keping lagi. Tak cukup lagi, tambah 5 keping. 13 keping lah tuan-tuan. Dia pergi bilik saya, atau nak bagi makan apa, ada roti sebanda. Cukup lah kot. Tak cukup tuan-tuan, habis banda tu. Jadi kalau dia Nabi ni kalau berdiri sebelah orang tinggi, tak nampak dia rendah. Gitu kan. Mukjizat dia. Kita ni kalau kita yang tak berapa tinggi ni, nampaklah kita rendah janggal. Nabi tak. Okey. Maknanya Nabi ni tak nampak dia punya aib, tak nampak kan. Baik, itu yang pertama tuan. Warna kulit. Tuan-tuan jawablah warna kulit Nabi macam mana? Yang kita dah belajar, jawab dalam hati dah. Kalau jawab angkat tangan, jawab betul saya bagi hadiah tuan. Kalau jawab angkat tangan, saya nak jawab ustaz kulit Nabi macam mana, angkat tangan bagi tahu. Kalau betul saya bagi dah hadiah sikit-sikit contohnya lah bergurau tuan. Baik. Jadi kulit Nabi ni tidak terlalu putih dan tidak terlalu merah. Maksud tak terlalu putih tu memang putih, tapi bukan putih yang macam putih nak kata apa putih macam terlebih-lebih tu, tak macam tak elok pula. Nabi ni kulit dia putih ke merah-merahan, putih berseri-seri macam tu. Kemudian rambut. Kalau tanya rambut Nabi macam mana tuan? Macam rambut saya ke? Tak dah. Rambut saya zaman tua-tua ni dah pendek. Kan? Kerinting tak kerinting rambut Nabi? Ekal tak ekal? Lurus ke macam mana? Macam rambut saya. Jawab tuan-tuan, jawab. Sebab ni kesimpulan daripada yang kita belajar 2, 3, 4 siri juga lah rasanya. Lebih dah 3 siri. Kan? Tapi ada yang ada kitab Ada yang ada kitab. Ada yang beli kitab. Saya tak bawa kitab dia. Berat berapa kilo berat. Tebal sangat. Saya masuk dalam tab saya tuan. Jadi rambut Nabi ni tak kerinting. Tak lurus. Dia tengah-tengah. Berombak sikit dah. Rambut dia berombak. Itu nama Nabi. Panjang dia. Kadang-kadang telinga ni melebihi telinga, tutup, kadang-kadang separuh. Panjang melebihi telinga dan ada kali yang sampai mencecah 2 bahu. Kemudian yang belakang ni sampai kat bahu je. Bukan sampai atas belakang tak, sampai bahu je. Itu namanya. Panjang lah maknanya tuan-tuan. Ada masa mencecah bahu, ada masa tak mencecah bahu. Tapi panjang lah tuan. Kalau nak ikut sunnah macam tu lah tuan. Sunnah apa ni, sunnah fizikal Nabi lah. Kalau nak ikut pun ada keberkatannya lah, tapi kena jagalah. Kemudian selain pada itu, secara keseluruhannya macam mana fizikal Nabi tuan? Cantik dan sempurna. Mana fizikal Nabi secara keseluruhan tu nampak penampilan yang sempurna lah. Kan? Penampilan yang sempurna. Tengok aja, tengok macam mana kalau tuan-tuan tengok orang yang segak kan? Tengok kan? Tu orang biasa. Nabi ni orang tengok semua terpukau. Terpukau. Tengok ada apa? Ada aura dia, tengok fizikal Nabi tu. Dari atas ke bawah. Cantik dan sempurna. Ukuran kepala baginda besar.
Mana taklah kecil kepala tu, lehernya jinjang. Ya, saya tak urai panjang sebab kita dah lalu tuan. Tubuhnya tidak gemuk. Perut dan dadanya sejajar, menunjukkan baginda tidak buncit. Dikata dalam hadis, perut Nabi sama tinggi dengan dada. Yang dalam bukan hadis, perut kita perut tinggi daripada dada. Jadi kalau ikut sunnah, perut dengan dada tu sama je. Tak buncit, tak gemuk. Maknanya kalau gemuk tu nampak tak, kita maknanya setakat yang kita mampu lah tuan-tuan kan. Nak kawal tu macam dah tua-tua ni payah, tapi maknanya Nabi ni tak ada dah kata gemuknya kan. Apa tak ada, maknanya tak ada aib Nabi ni. Badan sempurna, akhlak sempurna, insan kamil kan, insan kamil. Orang yang melihatnya akan merasakan tidak ada orang lebih kacak daripada baginda. Kita tengok tu, aku tak pernah tengok orang sehebat ini kan. Kemudian yang kelima, sendi tulang ni macam mana tuan? Ruas-ruas dia ni besar. Sendi tulangnya besar. Tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahunya. Bahu ni dia buat bahu ni besar. Apa ni tak jatuh. Tegak. Kemudian penemu antara kedua bahu ni yang butir ni, biji belakang ni ada dua biji ni besar. Dikata pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahunya, iaitu benjol di pangkal tengkuk yang dipanggil al-kahil, juga kelihatan besar jaraknya antara keduanya. Terusnya tuan-tuan, bahunya lebar, yakni dadanya bidang. Bidang bukan bulat, lepeh. Bidang. Tahu bidang tu maknanya dia tak bulat, itu dada dia nampak kembang lah kan. Kemudian tulang lengannya panjang, tapak tangannya lebar dan berisi. Jari apa ni, tapak tangan jari orang Arab, tapi Nabi ni lagi hebat, dan berisi serta jari jemarinya panjang. Besar, panjang, nampak jari, nampak gah lah. Semua ciri-ciri itu menunjukkan bahawa baginda adalah seorang yang bertubuh tegap, sasa dan kuat. Macam ahli bina badan, tapi bila-bila tu lebih sangat dia buat latihan untuk itu saja. Tapi nampaknya badan dia ala-ala gitulah. Ala-ala bina badan. Tapi taklah adanya nampak aib, nampak kemas. Badan baginda tidaklah berbulu keseluruhan badan. Kan jenis ada orang-orang jenis Arab ni kan bulu banyak. Penuh bulu. Nabi tak. Nabi ni bulu dia ada daripada dada, bulu halus sampai ke pusat. Baik. Kemudian kesimpulan seterusnya, wajah baginda tidak bulat dan tidak juga tirus, akan tetapi agak bundar dan bulat sangat pun macam pelik juga kan. Kalau tirus sangat pun jadi dia sederhana, agak bundar. Dahinya lebar, dua alisnya, dua ni kening ni, dua alisnya tipis panjang. Ni bulu kening ni tipis, dipanjang gitu. Dan melengkung, tetapi tidak bertemu. Dia panjang melengkung tapi tak ada bertemu antara dua ni. Hidung mancung memanglah kebiasaan orang Arab. Kedua-dua pipinya rata, tidak cengkung. Cengkung tidak, tembam tidak, rata. Mulutnya lebar. Mulut lebar ni melambangkan dia pandai berpeta bercakap. Keindahan wajah dan paras rupanya umpama bulan purnama bagi siapa yang memandangnya. Jadi katakan macam bulan purnama Nabi yang kita belajar dulu tuan. Subhanallah, subhanallah.
Kemudian anak mata baginda hitam pekat. Anak mata. Mata hitam tu hitam pekat. Mata putihnya nampak kemerahan. Bulu matanya panjang dan lentik. Kebiasaan orang Arab. Tapi Nabi lagi dapat menarik lah. Sesiapa melihatnya akan menyangka baginda bercelak. Nampak macam bercelak. Ada orang tu mata dia, sebab mata dia cantik, Allah kurniakan, bukan bulu matanya apa, tak pakai celak pun macam bercelak. Jadi Nabi ni tak pakai celak pun macam celak dah. Tapi pakai celak tu sunnah jugalah. Padahal baginda tidaklah memakai celak. Gigi-gigi hadapan Nabi sedikit jarak atau renggang, tidak terlalu rapat. Dikata dulu orang Arab memang macam tu lah, kira ada renggang sikit tu kira cantik. Tapi Nabi ni istimewa dia renggang tu, kalau dia senyum nampak gigi dia tu, nampak celah-celah tu seolah ada terpancar cahaya celah gigi tu. Subhanallah. Tuan-tuan rujuklah kitab nak tengok fizikal Nabi tu. Saya rasa dah alim dah mengenai fizikal Nabi ni. Macam mana kepala, macam mana tangan, macam mana dada, macam mana kaki, macam mana sendi, macam mana kulit, macam mana rambut. InsyaAllah lah. Kita belajar ni tuan. Bukan makna saya baca habis-habis, baca habis-habis, baca habis-habis, kita nak ambil pelajaran dia tu kan tuan. Itulah kesimpulan fizikal Nabi tuan-tuan. Kemudian dia sambung pula dengan adab yang boleh diambil daripada fizikal Nabi, daripada hadis-hadis yang kita belajar dulu. Saya baca je lah tuan. Adab dan akhlak baginda. Pertama, berciri sederhana. Mengamalkan gaya hidup yang berciri sederhana untuk mengekalkan keseimbangan diri, iaitu mengambil pengajaran daripada sifat keahlian Nabi Muhammad SAW yang diciptakan Allah dengan bercirikan dengan pertengahan. Pertengahan dalam hadis depan sederhana lah. Sederhana ni dalam hadis Nabi sebut khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu sederhana. Kesederhanaan lah, wasatiyah, wasatiyah, kesederhanaan. Jadi kita pun amalkanlah sifat kesederhanaan tu. Yang kedua, ubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup kepada lebih serius untuk agama dan akhirat apabila usia mencecah umur 40 tahun. Juga daripada hadis satu. Saya tak ulang lah sebab kita dah baca tuan. Serius sebab agama ni, khususnya dalam umur 40 tahun. Bukan awal lagi bagus. Nabi kata 7 golongan, sab'atun yuzillu ma fi zilli yauma la illa zillu. 7 golongan yang diberi perlindungan Allah pada hari kiamat, yang di mana tidak ada perlindungan sebelah Allah. Imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang awal-awal tu dia dah hidup dia ni dalam beribadah pada Allah. Awal suruh. Tapi mana tidak, paling-paling tidak pun 40 berubahlah. Gitu. Sebab apa Nabi ni 40? Sebab Nabi timbul wahyu umur 40. Sebelum tu Nabi pun dah baik pun. Tapi mana 40 tu titik tolak wahyu tu kan. Jadi kita pun maknanya semakin meningkat usia, berubahlah, jangan tak ubah. Ubah tu ubah kepada kebaikan kan. Baik. Menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang diri, kepribadian dan sirah baginda. Tidak kenal maka tidak cinta. Tuan-tuan, menambah cinta. Kalau kita dengar cerita ke orang gini, kita tak tengok orang, kurang sikit lah kan. Tapi Nabi ni kita memang tak boleh tengok. Kita nak tahu cerita dia je lah, mengenai fizikal dia kan. Katalah contoh je lah kan. Kita ni, kita tengok hebat
seorang tu lah, seorang ulama itu kata Zaki naik dah kan. Dia naik kan. Tengok dalam TV okey lah, tengok juga. Tapi kalau kita tengok dia tu, kita jumpa dia apa ni yang lagi kuat perasaan kita kat dia tu kan. Hormat lah, pasal hormat pada ilmu dia tu. Jadi Nabi ni kita kena pupuk cinta kita kepada Rasul tu tuan. La yu'minu, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. Tak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ni lebih dicintainya lebih daripada anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya. Maknanya Nabi tu cinta utama kita selepas cinta kepada Allah SWT tuan. Perlu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana man fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku bermakna dia sayang kat aku. Siapa sayang kat aku bermakna dia ni siapa yang sayang kat aku dia masuk syurga bersama aku. Kita nak pupuk cinta tuan-tuan. Cinta tu pada Rasul tu. Maknanya bila kita dah tahu Rasulullah ni dengan akhlaknya, dengan kesedarannya, dengan apa semua, kita rasa makin cinta kepada Rasulullah tuan. Ya. Dia kata tadi dalam ayat dah. Kemudian ni yang ni akhlak ni untuk kita, amalan kita tuan. Ikutan terunggul. Mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan terunggul bagi diri dan umat kerana kesempurnaan lahiriah, penampilan dan akhlak baginda. Ikutanlah tuan-tuan. Nabi kata taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamaksum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi kamu bergambar kepada kedua itu, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Kan? Jadi banyaklah ayat Quran ni sebut fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Bila kamu bertingkah mengenai sesuatu, maka kamu kembalilah kepada Allah dan Rasul. Tuan. Makna kita akan selamat, tak sesat selama-lamanya. Ikutan kita. Yang jadi sesat ni kita ikut individu. Individu tu dia bukan Nabi. Ada masa dia betul, ada masa dia salah. Jadi hati-hatilah tuan. Hati-hati. Takut kita yang kita ikut tu tersalah. Kan? Sebab manusia, bila manusia ni dia tak perfect lah. Kecuali Rasul, dia dijamin oleh Allah SWT. Bahayalah tuan-tuan. Satu hari Nabi kata, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin misqala dzarratin min kibir. Tak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat takbur, walaupun sebesar zarah. Zarah ni benda yang kecil. Orang Melayu banding biji sawi. Tapi budak sekarang biji sawi dia tak tahu pun. Orang Arab banding dengan namal. Semua halus tu, semua halus. Kecil, besar tu pun ada sifat takbur dalam hati dia, tak masuk syurga. Panjang hadis ni tapi saya ambil yang isi dia yang seterusnya. Al-kibru bataral haqqa wa ghamatan nas. Takbur itu, besar diri itu, sombong diri itu ialah menolak kebenaran dan menghina manusia. Menolak kebenaran, Al-Quran hadis sebut dia acuh tak acuh, dia sombong dengan Allah Ta'ala, dia sombong dengan Nabi, tak nak ikut. Kan? Dia rasa dia hebat.
tak ikut pun tak apa. Kalau engkau tak percaya, kufur terus. Ini takbur ni, kan? Benda tu kebenaran, betul-betul benar, dah ada tabayun, dah ada bukti, dah ada bukti yang jelas. Dia kata bukan lagi, kan? Dia kata bukan lagi. Ni menolak kebenaran yang tak masuk syurga tadi. Ataupun benda tu tak ada, dia ada-adakan. Fitnah sama juga, itu menolak kebenaran juga, kan? Fitnah. Maka ini termasuk orang yang hatinya ada sikit takbur pun tak masuk syurga. Jangan kita terlibat dengan tuan-tuan. Yang kedua, tadi menolak kebenaran. Kemudian yang seterusnya, wa ghamatan nas, dan menghina manusia. Hina pula, caci cerita, maki, hamun, begitu begini apa, kan? Jadi menolak kebenaran, menghina manusia termasuk yang takbur, yang Nabi kata tak masuk syurga. Istighfar banyak-banyak, istighfar, taubat banyak-banyak. Kalau dengan manusia kita minta maaf, dan dengan manusia kita serahlah kepada Allah jugalah kalau tak boleh minta maaf. Baik tuan-tuan. Seterusnya, pengajaran ataupun akhlak yang dapat diambil, umat pemikir. Menjadi umat pemikir, mencontohi Nabi Muhammad SAW yang banyak berfikir dan merenung. Ada hadis yang hari 7 yang dulu kita belajar dulu, tuan-tuan. Berfikir banyaklah dalam ayat Quran. Apalah taqilun, kenapa kamu tak fikir? Apalah tatafakkarun, kenapa kamu tak berfikir? Kan? Banyak ayat Quran tanya. Fikir. Contohnya ginilah tuan-tuan, kan? Contohnya, tuan-tuan belajar, adik kata gini-gini, belajar bab fizikal Nabi ni, kan? Tuan-tuan faham, berfikir Nabi ni begini, lepas tu aku ni ikut Nabi tak ni, kan? Kalau fizikal pun ada yang tak boleh ikut, ada yang boleh ikut, kalau, kan? Lepas tu ke jauh sangat aku ni, macam mana cara fikir. Saya, bila saya rasa diri saya lah, saya fikir, saya baca kitab Penawar Bagi Hati, kan? Nah, bagi hati cerita bak hati lah, kitab tasawuf. Saya baca, faham. Kemudian saya fikirlah banding, baru nampak tu. Bila kita fikir tu, rasalah kefahaman tu lebih, kan? Macam mana yang kita nak ikut apa yang dalam kitab tu kata, apakah kemunasabahannya, terfikir. Jadi Islam ni agama berfikir lah, tuan. Macam yang Nabi bagi contoh ni. Baik, seterusnya, tumpuan kepada akhirat. Banyak memberi tumpuan kepada akhirat berbanding perhatian kepada dunia. Tuan-tuan, ni dia punya akhlak ni kena ambil perhatian, tuan-tuan. Maknanya yang kita belajar fizikal Nabi tu, inilah faedah dia. Maknanya bila kita tahu sebab Nabi ni dia pentingkan akhirat. Ana wad dunya ma ana wad dunya illa karakibin tahta sajratin summa roha wa tarakaha. Nabi kata, aku dengan dunia ni seperti aku ni seorang pengembara yang singgah di bawah pohon pokok, berehat, kemudian nak pergi lagi. Itu je dunia ni. Itu je dunia, tuan. Singgah bawah pohon sekejap, nak pergi lagi, kan? Dunia. Dunia ni ibaratnya setitis air yang kita celup, yang melekat di jari kita, dengan lautan yang seluruhnya tu akhirat, tuan-tuan. Sikit sangat dunia ni, tuan-tuan. Nabi maknanya kita digalakkan mencari bekerja di atas dunia ni, tapi bukan keutamaan lah. Bukan keutamaan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negara akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Allah kata, qul mata'ad dunya qalil wal akhiratu khairum liman ittaqa. Katakanlah Muhammad, dunia ni
Nikmat dunia ni qul mataun, katakanlah bahawa mataun nikmat dunia ni qalil, sikit. Biarlah berbilion-bilion pun sikit. Qalil sekejap. Ingat ke boleh bawa mati tu kat dunia ke berbilion-bilion? Kan? Kita dengan bilion-bilion tentang kita ni apa, kita yang orang marah ni, tak payah bilion, bagi aku 1 juta cukup dah, aku tak payah kerja dah. Datang ke surah An-Nur dengan tiap-tiap hari. Buka puasa sini contohnya dah. Bagus dah tuan-tuan. Tadi pengusi kata puasa 3 hari sampai 40 orang datang. Subhanallah. Kebanyakan orang yang amal puasa sunat ni tak puasa 3 hari tuan. Sini buat boleh 40 orang, saya ucap tahniah dah, alhamdulillah. Sebab apa? 3 hari berturut-turut yang puasa hari putih tu. Ayyamul bid. Siapa yang puasa ayyamul bid, maka pahala dia sama dengan setahun. Yang kita tahu puasa pada setahun ni, puasa sebulan bulan Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal kan, pada setahun. Yang ni 3 hari sebulan. Lagi untung yang ni, puasa 3 hari sebulan, 13, 14, 15 hari putih tu pahala dia setahun. Puasa Jamadil awal, ni bulan 5 tu kita kan, bulan 5 dah. Jamadil awal, Jamadil akhir, Jamadil awal dah tinggal 10 hari lagi, Jamadil akhir sebulan, Rajab bulan, Syaban sebulan. Kata sahabat-sahabat tadi, ujung bulan 3 tu kita dah puasa dah. Jadi maknanya kalau bulan Jamadil akhir ni, Jamadil akhir ni kita puasa 3 hari contoh dah, dapat sebulan. Jamadil awal puasa 3 hari berturut-turut dah. Kalau tak boleh buat turut-turut, 3 hari mana-mana sebulan. Tapi yang afdalnya 3 hari tu kita buat, kemudian bulan Jamadil akhir buat lagi, dapat sebulan. Nak tunggu ke sampai ke bulan Ramadan, lepas Ramadan kita buat 3 hari 12 tahun dapat tuan-tuan. Bulan Ramadan dapat tu, dengan bulan Syawal tu dapat, bulan Syawal tu kita puasa lagi 3 hari 3 tu dapat lagi 12 tahun lebih. Bagi yang cinta kepada amal soleh, pahala dia buat lah. Tahniahlah tuan-tuan. Saya rasa boleh buat catatan, sebab saya tak jumpa orang buat kumpulan 3 hari puasa ni. Surau ni sejuk, tahniahlah. Macam mana dia disusun boleh jadi berjaya tu. Tu boleh belajar dah dengan AJK sini. Jadi Nabi kata dunia ni sementara je, sekejap je orang ni agung-agung dunia ni. Orang kata kenapa ni kamu tak fikir halal haram ke, buat apa ni yang cakap fitnah lah, duit ni makan berbilion-bilion dah. Itu nanti kita fikirlah, kan kita ambil ni dulu. Aduh. Kita tahu ke esok kita masih hidup tuan, tak tahu kan. Maka bertaubat tu segera, sentiasa standby kan. Sebabnya yang sana tu kekal abadi selama-lamanya, dunia ni hancur lebur. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada atas dunia akan binasa. Kamu ada duit bilion binasa, ada banglo binasa, ada kereta mewah binasa, ada semua binasa. Yang tinggal wa amaluhu, amalnya. Inilah yang Nabi tekan ni, nombor 6 ni. 7, pendidik sejati. Pengajaran khusus untuk guru, pendidik, dapat Nabi ni sebagai contoh pendidik dah. Nabi SAW ni pendidik yang sejati. Saya cikgu, ada ramai cikgu juga sini, ada kawan-kawan saya pun cikgu. Kita tak cikgu pun kita didik anak-anak. Maka Rasulullah ni hadis-hadis yang cerita tentang dia tu, seorang guru yang baik. Di antaranya ialah petah bercakap. Petah bercakap. Tu dia kata mulut besar Nabi tu maknanya masuk petah bercakap. Dan dia tunjuk contoh yang baik. Anak murid dia. Tu dia berjalan kadang-kadang belakang, kadang-kadang depan kan. Depan tu supaya orang dapat contoh Nabi ni macam mana. Selain daripada lemah lembut dia, akhlak dia mulia tu, sebagai contoh Nabi ni petah bercakap. Maknanya
Tuan Bilal boleh azan dulu, saya tambah dalam 10 minit lagi lepas ni. Silakan Tuan Bilal. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا. Baik tuan-tuan, yang tadi lepas pendidik sejati tawaduk, sikap tawaduk Rasulullah. Daripada fizikal dia campur-campur tu dicerita tentang tawaduk Rasulullah dalam hadis yang ketujuh. Sifat tawaduk. Tadi kita dah baca hadis tu, sifat sombong tu sebesar zarah pun masuk neraka, kan? Jadi amalkan sifat tawaduk ni. Jangan menghina manusia, kan? Tawaduk ni saya ingat cerita lain Rasulullah tu. Ada seorang pembesar, dia ni nak siasat Nabi ni. Dia beragama Nasrani dah. Dia masih pegang kuat pada Nasrani tu, tapi adik dia dah masuk Islam. Ni Hatim, keluarga Hatim, anak Hatim. Kalau dengar hati Hatim tu, ni cerita dia, anak dia.
Lepas tu dia nak jumpa Nabi ni. Dia kata adik dia dah masuk Islam. Adik perempuan dia duduk dengan Nabi, kena tangkap masa berperang. Dia masuk Islam. Dia cerita kat abang dia, abang pergilah, abang masuk Islam. Kalau jumpa Nabi, jumpa Muhammad, abang masuk Islam, dia kata. Dia pun pergilah. Pergi tu jumpa Nabi dalam masjid. Ya, dia tengok Nabi dengan bercakap, dia dah bagi salam-salam kat begini ke Nabi. Nabi pun pelawa pergi ke rumah, kan. Maknanya cara pelawa tu dia kata bukan pelawa ajak-ajak ayam, memang ajak sungguh, bukan ajak ayam. Lepas tu masa nak pergi tu, ada perempuan tua datang nak jumpa Nabi pula. Orang nak layan tetamu luar negeri ni, ada perempuan tu. Nabi layan tu, layan sungguh-sungguh. Tangguh sekejap lah, minta maaf sekejap. Perempuan tu, lepas perempuan tu puas dengan dia ni, barulah dia pergi ajaklah yang tadi pergi rumah dia. Maknanya tengok cara Nabi layan ni, dia kata bukan manusia biasa Muhammad ni. Rendah diri dah tuan. Tawaduk. Sampai rumah Nabi tu, rumah Nabi tu lah. Makam Nabi tu bawah tu lah. Berapa kaki je. Ya, di belah kaki tinggi 10 kaki gitu je. Tu makam Nabi tu, rumah dia dengan Aisyah tu, Masjid Nabawi tu. Kemudian Nabi ada tempat duduk ni. Tak ada sofa macam sekarang ni. Ada tempat duduk. Tempat duduk macam kita ni, macam ambil cushion ke apa, ada lah. Jadi ada satu je Nabi bagi dia. Kan? Dia kata kamu dah Rasulullah, aku ni siapa? Kamu ni dah pemimpin negara, pemimpin agama. Kan? Aku ni siapa? Rasulullah bagi dia. Kan? Kita ni tukar nikah memang ditawaduk. Tukar nikah pak kita ni, juru nikah ni memang tawaduk. Dia tukar nikah, wakil wali, kan? Bapak dia, bapak pengantin wali. Tapi semua tawaduk. Sebab apa? Tempat duduk dia bagi pengantin duduk. Tawaduk lah tu, kan? Patutnya tukar nikah bagilah satu, sedap sikit duduk, kan? Baik tuan-tuan. Jadi dia, maknanya Nabi ni tawaduk sungguh sampai dia masuk Islam. Kan? Tu tawaduk Nabi, dia tak sombong diri, ya tuan, kan? Jadi kita nak ambil contoh lah sikit tawaduk ni. Jangan sombong-sombong diri, kan? Sampai kena pecat jawatan. Tak tahulah apa cerita tuan-tuan, kan? Jawatan yang penting dalam negara kita ni kena pecat. Salah satunya kok tak ada tawaduk, wallahu a'lam lah. Ceritanya macam mana. Baik. Yang ke-9, petah bercakap. Tadi dah sebut dah. Petah bercakap ni, kita ni nak macam mana, kan? Kita setakat tu lah kita boleh bercakap sikit-sikit. Tapi sebenarnya boleh tu latih. Latih macam sahabat-sahabat kita ni, sahabat-sahabat ahli jemaah kita, kan? Tak siapa-siapa je dia, kan? Tapi dia dalam jemaah tu latih bercakap. Dalam pandai bercakap. Makin sedap. Dia, dengan latihan tu dakwah. Bukan latih nak jual ubat, latih nak dakwah tu. Nak jual ubat pun tak apa juga, kan? Yelah, orang jual ubat tu petah bercakap, kan, tuan, kan? Tapi penat tunggu. Dia kata batu ni akan terbang ni. Kita nak tengok dah batu terbang. Tunggu setengah jam tak terbang lagi. Sampai sudah tak terbang. Dia buat promosi je terbang, tapi tak terbang. Tak tahu aku lepas tu dia terbang, tahu dia kata batu ni akan terbang nanti dia tu. Pandai bercakap tu. Kalau dari barang lagi dah. Baik. Jadi kita bercakap ni, kita di antaranya doa dia tu itulah Rabbi syrahli itulah. Itu Nabi Musa ni dia takut nak bercakap dengan Firaun yang ganas zalim, raja yang tapi kemudian itulah doanya Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassir amri, pemudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Wahlul, lepaskanlah, 'uqdatan, simpulan yang ada di lidahku. Ni kita cakap ni macam tersimpul-simpul apa ni, lepaskanlah. Doa lah tuan, doa.
Jadi berlatihlah bercakap, ya. Lama-lama dia biasa tuan kan. Sekarang ni orang semua kena pandai bercakap. Dulu wakil je, sekarang ni tuan rumah kena bercakap. Lepas habis orang makan jamuan rumah dia, jemputan, dijemput makan, lepas tu nak persila makan, dia cakap, lepas tu nak terima kasih. Dah kabut juga kalau tak biasa. Saya ucapkan tegak-gagak dah tu kena berlatih kan, kena berlatih. Tapi semua boleh nampak ucap terima kasih lah, kerana tuan-tuan sudi datang rumah, sama-sama kita berdoa, membaca tahlil dan sebagainya. Semua pandai bercakap kan. Nak kena ada sunnah lah. Peta bercakap ni sunnah. Tambah sikit tuan-tuan, amali tuan-tuan, amali. Kita ikut tajuk kitab ni. Amali untuk kita amalkan. Pertama, galakan untuk memberi salam terlebih dahulu. Walaupun adab dia, orang anak-anak, orang muda memberi salam pada orang tua, orang yang berjalan memberi salam kepada orang duduk, lagi apa lagi. Jadi tapi mana itu dari segi adab dia. Tapi kalau kita boleh bagi dulu, itu sunnah Nabi. Tak kira kita ni orang tua, ada budak kita bagi salam ni, mentang-mentang budak tak bagi salam, kita tak bagi salam. Apa kamu ni tak bagi salam ni? Kita bagi salam, didik dia kan. Jadi itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, mendahulukan memberi salam. Kemudian amalan bersugi yang kedua, siwak membersihkan gigi dan mulut mencetai penampilan Nabi SAW. Bersugi, lau la an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in aw inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan umat aku, nasihat aku akan padukan untuk bersiwak setiap kali nak berwuduk atau setiap kali nak semayang. Tuan, sunnah tu, siwak tu kan. Kita berus gigi tu kira siwak lah. Tapi kalau ada tu sekali-sekala, kalau selalu pun kalau ada siwak yang betul tu, original sikit, sunnah dia tu kita buat lah tuan kan. Mana setiap kali nak semayang bersiwak, setiap kali nak berwuduk siwak, antara dua tu lah. Dah selalu bersiwak lah. Nak belajar pun, nak mengajar je saya ni pun bersiwak kan. Sunnah nak buat benda-benda yang baik ni, nak mengaji, nak apa, bersiwak. Tuan, kalau kita tabur gigi tu pun bukan sekali pagi, sekali petang je. Selalulah, selalu. Selalu. Sebab dia, kita makan berapa kali dia akan melekat-lekat kan. Baik. Info tambahan. Dilarang melukis gambar Nabi Muhammad SAW dan semua Nabi yang lain. Ada huraian dia tuan. Tapi saya nak buat kesimpulan je yang melukis gambar Nabi ni. Melukis gambar Nabi, berlakon watak Nabi, sahabat, dan Nabi-Nabi lain haram. Sebab apa? Sebabnya takut menjatuhkan Nabi. Sebab apa? Apa yang dilakukan tu tak sama Nabi lakukan. Apa yang dilukis tu tak sama dengan fisik sebenar Nabi. Walaupun sebijak mana pun dia ni, pelukis yang handal macam mana pun, tak sama juga. Takutnya fizikal Nabi lain, dia ada buat silap sikit. Maksudnya dah sudah nama lari daripada itu, berbohong namanya. Lari daripada sunnah ataupun hadis yang sebenar. Melukis ke, berlakon ke, tak boleh. Sebab tu tak ada filem yang Nabi sahabat pun tak boleh sebenarnya. Sahabat pun tak boleh. Sebab sahabat pun macam tu juga. Sahabat Nabi, Nabi tinggi martabat dia. Kalau kita berlakon tu watak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak sama. Maka sudah menggambarkan watak Sayyidina Abu Bakar, tapi tak sama Sayyidina Abu Bakar. Mana aib lah jadi watak Sayyidina Abu Bakar tu. Di antara rujukan bab ini, panjang, saya tak ambil semua sebab kita dah nak berhenti. Fatwa dari Al-Ibta' Al-Mishriyah, Mishriyah salah baca ni, Misriyah Syawal 1400 bersama Ogos 1980, Mufti Syekh Jadul Haq Abdul Haq, nombor fatwa 7 strok 209, fatwa Syekh Muhammad Saleh Munajid, laman As-Su'al wal Al-Jawab, As-Su'al wal Jawab, nombor fatwa 14,448. Apa dia kata?
hukumnya haram dengan sepakat fatwa ulama hari ini kerana faktor tadi. Malah lebih diharamkan kerana lakonan bukan hanya membabitkan lakaran di atas kertas sebagaimana lukisan, kan, tetapi membabitkan gerak laku pelakon, skrip lakonan, suasana lakonan dan sebagainya. Tak boleh atau memang tak ada pun. Cuma yang jadi persoalan sekarang ni, berlakon watak kapi, berlakon watak kapi, ada yang boleh bawa kepada syirik, murtad, ada yang haram. Kalau dia setakat dia kata berlakon ni dia tak ada ni pun, tak ada tapi sebab watak kapi dia kapi, itu pun haram lah tuan. Berlakon watak kapi pun haram. Tapi tak sampai jatuh kufur tu. Imam Nawawi kata itu pun ada khilaf-khilaf dah. Maknanya betul nak macam nak buat filem. Ada watak orang bukan Islam. Cari orang bukan Islam. Kalau nak tu, kalau nak selamat daripada hukum haram tu. Yang gambar-gambar ni, kalau kan hukum gambar kan ada sebut tak boleh kan. Gambar ni kalau niat tu nak buat kenangan dan nak buat hiasan sikit-sikit, itu harus. Tapi kalau niat tu nak puja, nak apa kan, itu haram kan. Tapi yang zaman sekarang ni kita niat nak buat kenangan, nak buat hiasan sikit-sikit, jadi harus, yang tu harus. Cuma kita ni yang peliknya, kalau tak ada orang meninggal rumah tu, relax je gambar tu kantor. Bila ada meninggal dia terungkuk. Kenapa tahu, saya pun tak tahu. Tapi hukum dia macam tu lah. Kalau apa ni dihukum dia, kalau untuk hiasan sikit-sikit tak ada sampai peringkat puja-puja, apatah lagi nak buat sembahan dan sebagainya, itu harus tuan. Tak payahlah terungkup. Kalau nak terungkup awal-awal buat, tak terus kan. Baik, boleh bincang lepas semayang ni, kita masa dah cukup. Jadi saya mohon ampun kepada Ta'ala dan minta maaf dari tuan jika ada kekurangan, kesalahan sebagainya. Apa yang baik itu datang dari Ta'ala, apa yang lemah dan kurang itu datang daripada saya sendiri. Hakikat baru dulunya kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatun bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.